Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, pengurusi teras Pengupayaan Melayu, sebagai pembentang atas kerja yang terakhir dan ketiga pada tengah hari ini. Yang berbahagia Pengarah Kesihatan Negeri, Sahibul Fadilah Tuan Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Al-Fadil Ustaz Hadis Fadilah, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Guru, Ketua-ketua penolong pengarah, pegawai-pegawai takbir agama, serta muslimin dan muslimat rahimahumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada sesi yang ketiga. Kalau sesi sebelum kita menikmati makan tengah hari tadi, kita didedahkan dengan isu-isu cabaran-cabaran aliran pemikiran. Tajuk yang pertama tadi menyentuh soal Syiah, dan yang tajuk yang kedua mengenai gerakan Wahabiyah. Maka pada tajuk yang ketiga ini adalah tajuk yang sangat penting. Mungkin kegelinciran yang berlaku di kalangan masyarakat mungkin tersilap, mungkin terlajak. Tetapi apabila kesilapan itu mencecah garis sempadan Muslim kafir, di sana kita mempunyai satu persepsi yang sangat bahaya. Murtad atau riddah adalah garis pemisah, al-had al-fasil bainal kufri wal Islam, garis pemisah sempadan antara Islam dan kafir. Untuk tujuan itu, pihak Russia dengan sepecitanya menjemput seorang tokoh. Di antara ramai tokoh, beliau adalah salah seorang tokoh yang menggerakkan gerakan peduli rakyat, mengajak rakyat khususnya umat Islam merasa sama-sama peduli dan bertindak atas kapasiti masing-masing menangani masalah-masalah zaman akidah, syariah atau akhlak di kalangan masyarakat. Dan beliau yang saya masukkan adalah Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, dalam gerakan mengajak kepedulian rakyat kepada isu murtad. Antara beliau memberikan sumbangan yang besar dan masih berlaku hari ini adalah beliau sebagai pengurusi bersama gerakan Himpunan Sejuta Rakyat atau Himpun, menjelajah seluruh negara untuk mengajak kepedulian rakyat terhadap isu murtad, merentas segala kotak-kotak organisasi, parti politik dan sebagainya. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan mendengar sehingga lebih kurang pukul 4 petang kita mendengar pembentangan beliau yang dizahirkan juga melalui kertas kerja buku kecil yang diedarkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Dan insyaAllah dalam tempoh setengah jam, 4 hingga 4:30 petang, kita adakan soal jawab, penjelasan dan sebagainya. Dan saya difahamkan beliau ada komitmen lain pada jam 5 petang perlu untuk meninggalkan kita. Untuk tujuan itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan berbahagia Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid yang tidak perlu lagi untuk kita perkenalkan kerana kebanyakan kita sudah mengenali beliau. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa man kana minal musyrikin. Yang saya kasihi Fadil Ustaz Zamri Hashim selaku moderator dan juga timbalan mufti, pegawai daripada Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam Perak, Majelis Agama Islam Perak,
Tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ingin menyatakan rasa kekerdilan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan suatu judul yang kalimatnya hanya punya, dalam ejaan Rumi kita ini hanya punya 5 huruf ataupun 6 huruf, murtad. Tetapi kita hanya mengadili perbahasan murtad ini hanya pada waktu yang sangat terbatas. Jadi saya rasa saya kerdil untuk memenuhi keperluan membahaskan isu ini dalam konteks masyarakat kita dalam waktu yang terbatas. Barangkali tugas, dan bila saya bisik dengan Ustaz Zamri, apakah tujuan wacana kita pada hari ini adalah untuk memaklumatkan diri kita sebagai guru-guru agama bertauliah agar dapat dibawa maklumat yang boleh kemudian diolah dan disampaikan kepada umat. Namun ketika pihak urustia Jabatan Mufti menghubungi saya memanjangkan sikit judul ini dengan memberi tajuk Murtad di Indonesia, di mana penghujungnya. Mungkin ada yang saya akan baca, mungkin saya cuma hurai. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, para asatizah sekalian, memberi sedikit kekuatan untuk berikan tumpuan di waktu-waktu yang sangat-sangat mencabar ini. Maudhu yang saya mukadimahkan kepada tajuk ini ialah ianya berlegas sekitar persoalan akidah dan syariah. Isu pokoknya ialah itu. Ya. Murtad adalah natijah. Murtad adalah buah. Tapi judul yang kita harus bincang ialah persoalan akidah dan syariat sebenarnya. Justru besarnya tajuk ini, saya tidak terlalu terkejut kalau dia menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat majmuk seperti Malaysia. Saya juga tidak akan terkejut kalau kontroversi itu mulai membawa wajah-wajah politik. Kan kita selalu mengulang-ulangkan, ini bukan isu politik, ini isu akidah. Jadi sekali pandang kita pun kata memang betul, ini isu akidah, ini bukan isu politik. Tetapi saya juga tidak dapat mengelakkan daripada mengatakan bahawa ini juga adalah apa yang saya panggil sebagai musabbab politik. Isu ini adalah dari musabbab politik. Untuk kita mengatakan bukan politik, kita naif. Karena kedatangan gerakan Riddah ini adalah daripada gerakan politik Barat Kristen. Sudah tentu natijahnya akan bersifat juga politik. Dia bukan tajuk politik dan boleh dikata parti mana yang harus menang dibebankan dengan tanggung jawab ini. Tetapi bagi saya dia adalah musabah politik. Ala kulli hal, semua kita sedia maklum bahawa isu murtad sebagai natijah bukan isu baru. Isu ini datang daripada sejak
gerakan gospel datang ke pantai Tanah Melaka. Sering saya memberikan ini, dan banyak kawan yang saya kenal sini pernah mendengar wacana saya. Saya memberi angka 7, 111, 15, 11, 4, 46, 1958, 57 dan 54. Jadi saya selalu mengatakan, bila saya bagi nombor ini, orang yang tak berapa biasa dengan pengajian, dia kerjanya nak nikah. Ini nombor ni bunyi macam sedap. 7, bermulalah kita mendapat peluang di takbir oleh Islam. Arti kata itu, Islam mentakbir, bukan Islam ditakbir, tapi Islam mentakbir oleh 7 kesultanan Islam lain, daripada Sultan Sri Iskandar sampai ke Sultan Mahmud. Para miswara menerima Islam menjadi Sultan Sri Iskandar. Kemudian turun silsilah kesultanan Islam sampai 7 keturunan. Semuanya telah menjadikan Islam sebagai the law of the land. Tetapi apabila di akhir Sultan Mahmud, didatangilah pada tahun 1511. Tetapi saya ingin gostan sikit, 7 kesultanan itu telah memerintah tanah air Kesultanan Melaka kita ini selama 111 tahun. Kita ada undang-undang kanun tanah Islam, kita ada undang-undang perdagangan Islam, kita ada seaport, pentadbiran pelabuhan menggunakan segala kod etika Islam, kita ada segala undang-undang jenayah Islam. Tetapi 111 tahun itu rupanya tak sempat dilengkapi semua, tetapi hampir semua proses Islamisasi itu berlaku. Tahun 1511 kita didatangi Portugis, kemudian kita didatangi British, kemudian didatangi Jepun, kemudian didatangi British lagi. Selang-selang itu sempat siap. 446 tahun kita dijajah. Semua perundangan Islam yang menjaga akidah, yang menjaga pendidikan, yang menjaga budaya, yang menjaga pengajian, yang menjaga perdagangan Islam, semuanya dihapuskan. Yang tinggal cuma undang-undang kekeluargaan. 446 tahun Islam dihapuskan, hanya tinggal 1 juzuk saja. 1957 kita merdeka. Jadi 7, 111, 1511, 446, 1957 kita merdeka. Diharapkan selepas kita merdeka, proses di mana Islam itu dibunuh sepatutnya dikembalikan balik supaya kita dapat mengarus perdanakan Islam di tanah air. Ternyata ini yang saya sebut musabak politik, daripada Perdana Menteri yang pertama sampai Perdana Menteri yang ke-6, proses itu tidak disambung semula. Akhirnya tertinggallah Islam ditakbir, bukan Islam mentakbir. Angka yang terakhir yang saya catat ialah 54, iaitu sudah 54 tahun kita merdeka. Saya mengatakan di sini bahawa kita semua tahu bahawa persoalan akidah bukan persoalan yang boleh digalang-ganti, boleh dikompromi, boleh ditoleransi, boleh tawar-menawar. Rasulullah SAW ditawarkan bidadari yang secantik
wanita yang ada, ditawarkan selumbuk emas yang sangat lumayan, ditawarkan jawatan yang sangat kukuh, tetapi ternyata dia bukan tawaran, dia bukan bahan tawaran yang boleh diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam sejarah kita tahu bahawa inilah, kalau yang lain-lain boleh dipujuk, yang lain-lain boleh dibunuh, yang lain-lain boleh ditawar menawar, rupa-rupanya benteng yang terakhir yang mereka sampai hari ini gagal untuk keseluruhan menjayakan agenda mereka ialah persoalan akidah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengatakan bahawa apabila mereka cuba dan mencuba dan tidak akan berhenti, kita tetap mengatakan bahawa dalam proses agenda mengkristiankan orang-orang pribumi, orang-orang tanah air kita, anak bumi putra kita di sini yang telah mendapat nur Islam, bila mereka gagal, maka yang jalan akhir yang mereka lakukan, yang mereka pasti akan terus melakukan, ialah dengan cara pendidikan menggunakan kuasa politik. Sebab itu saya ulangi, jika ada sekalipun musabak politik terhadap masalah tergugatnya akidah umat Islam di negara ini, ia adalah sebuah natijah dari kecuaian politik yang sedemikian lama akibat terperangkap dengan satu rasukan faham yang namanya sekular nasional. Dia panggil nasionalisme sekular. Itu pancingan yang pertama. Itu suatu kejayaan mereka untuk menempah laluan masuk. Apabila orang-orang Islam terperangkap dengan faham nasionalis sekularistik, kalau nasionalisme biasa, Rasulullah tidak menafikan dia bangsa Arab. Tetapi kalau nasionalisme sekular, dia menegakkan kebangsaan terpisah daripada agama. Inilah kejayaan pertama bagaimana gerakan murtad bermula. Memisahkan sesuatu kaum itu daripada faham yang membentengi adat resamnya dan kepercayaannya. Pecahkan benteng itu dan anda akan lihat proses mengeluarkan mereka daripada agama akan jadi mudah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, yang melatari pegangan gerakan politik kebangsaan sekular ini, mereka sangat teruja dengan kemajuan barat. Semuanya diukur dengan ukuran barat. Kalau nak maju, sains nak maju, ukuran dan rujukannya barat. Pertumbuhan ekonomi nak melonjak, ukuran dan rujukannya barat. Membina sistem perdagangan dan sistem pengurusan yang world standard, yang namanya ISO, yang namanya macam-macam, rujukan dan contohnya barat. Malamnya tuan-tuan dan puan, semua ini dalam genggaman golongan yang dipanggil golongan profesional. Oleh kerana golongan profesional ini dididik dalam rujukan barat, maka segala proses pembangunan yang diperkenalkan di negara ini akan berada dalam kerangka pemikiran itu, pemikiran barat. Arsitektur bangunan baik,
pengurusan sumber alam baik, sistem kesihatan baik, sistem keuangan dan institusi keuangan, pentadbiran pendidikan dan kurikulum pendidikan. Semuanya itu dirujuk kepada yang dipanggil pakar-pakar atau profesional. Dengan tidak kita ingat bahawa mereka menggunakan kerangka barat. Jadi semakin kita bergerak maju, yang dikatakan maju dan membangun, semakin kerdil kita ini, sehingga meninggalkan apa yang ada pada kita. Semuanya, nilai, adat, resam, kalau ada pun hanya jadi untuk tujuan exotic tourism. Exotic tourism ni maknanya apa, tuan-tuan? Orang datang nak tengok macam mana rumah Melayu, wujudkan satu rumah Melayu yang nampak asli. Itu hanya untuk apa? Itu hanya untuk komoditi pelancongan. Bukan nak menunjukkan inilah sistem perumahan yang selayaknya, yang sesuai dan yang punya falsafahnya, yang mempunyai ciri-ciri alam sekitarnya yang nyaman. Yang inilah yang kami punya model. Karena sudah tidak ada model-model yang begitu. Yang ada ialah yang dipanggil bangunan pencakar langit. Jadi rasa kerdil itu semakin mendalam. Ini juga termasuk dalam sistem yang lain, sistem undang-undang dan kehakiman, sistem pelantikan pendidik dan sistem pendidikan, sistem pengurusan ekonomi, sistem sains dan teknologi, sistem kesehatan, sistem pengeluaran makanan, sistem budaya hidup dalam seni, bahasa, sastra, hiburan, acara sosial. Semuanya terserap dengan nilai barat sekaligus nilai agama Kristian yang sekular. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bermula dengan mengatakan bahawa bicara murtad ini seharusnya bicara dalam konteks bagaimana benda ini berkembang. Kita tidak hanya berbincang tentang sekarang kita dengar di UMC, zaman salah utama Methodist Church, ataupun gereja Fatimah di PJ yang mengkristiankan Azalina Jailani. Itu cuma natijah, itu cuma buah. Prosesnya demikian lama. Jadi di atas segalanya itu, tuan-tuan dan puan, saya mengenalkan persoalan ini bukan hanya sebagai reaksi spontan dari isu yang tercetus baru-baru ini yang sudah dijadikan pembahasan mengenai kelompok Melayu yang dipancing ke sebuah acara yang dikendalikan oleh gereja misionaris Methodist. Akan tetapi yang kita prihatinkan ialah membangkitkan kesedaran orang Islam, segera memperkukuhkan diri dari serangan yang tidak akan berhenti. Itu tujuannya. Bukan hanya nak respon, tapi nak bertanya apa dia yang kita nak buat, nak membentengkan diri kita dan anak-anak kita. Apa sebenarnya niat mereka untuk menyasarkan akidah? Jawapan kita mudah sekali. Kerana akidah itu ialah benteng terakhir. Macam saya sebut tadi, pintu pertama ialah nasionalisme sekular. Dapat pintu itu, tingkap yang lain akan terbuka. Tapi benteng terakhir ialah akidah. Pecah yang itu, selesai. Jadi niat mereka ialah itu. Dan aneh, tuan-tuan dan puan, aneh, mereka jauh lebih paham tentang arti akidah daripada kita. Sebab itu mereka tahu sasaran. Rupanya orang Islam tidak tahu. Musuh lebih tahu ke mana kekuatan kamu yang sebenar. Sebab itu kami boleh membuat prioriti. Yang ini harus kami hancurkan. Justru itu, tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi bahawa selayaknya umat Islam membincangkan persoalan akidah dan murtad
dan pembimbingan syariah ini dalam konteks yang lebih luas. Dalam perhimpunan yang kita lakukan, saya tetap memberikan pandangan saya bahawa kita bukan saja membincangkan persoalan murtad, akan tetapi juga isu kemiskinan dan jurang kaya miskin yang dialami oleh jutaan umat Islam. Kita juga membincangkan isu ternafinya kebanyakan orang Islam Melayu untuk mendapat manfaat dari dasar bantuan kepada bumi putra akibat penyelewengan dan salah guna kuasa. Kita juga nak membincang masalah budaya kebergantungan dan feudalisme yang terus berakar di kalangan orang Melayu Islam. Kita selalu membincang juga isu kurangnya inisiatif untuk berdikari. Kita nak bincang juga persoalan kebutuhan akhlak di kalangan individu Muslim dan mereka yang memegang kuasa. Kita sepatutnya juga membincangkan isu rasuah dan salah guna kuasa. Kita tidak boleh menafikan masalah halangan untuk mengamalkan cara hidup Islam, isu budaya politik yang rendah dan kotor, masalah ketegangan hubungan antara penganut agama yang semakin meningkat dan isu campur tangan kuasa luar dalam urusan negara. Kita nak bincang yang itu. Umat Islam harus melihat bahawa semua ini saling berkait. Ketika kita membincangkan isu murtad, itu harus melihat isu-isu yang lain sama. Sebab saya ulang buat kali yang ketiga, murtad hanyalah natijah. Saya juga tidak menafikan bahawa sangat berat dan serius kita harus memberikan perhatian kepada masalah gerakan New Evangelist, dipanggil New Evangelical Movement. Ada sebuah buku yang orang yang menulisnya saya kenal. Dia seorang bekas Kristian, bernikah dengan orang Singapura, Melayu, dan dia membuat kajian 20 tahun tentang gerakan New Evangelical ini. Dan oleh kerana maklumatnya itu sangat terperinci dan otentik, iaitu sahih, sesudah dia siapkan tulisan ini, dia memaklumkan kepada saya, apakah anda mau menerbitkan tulisan saya, kajian saya. Saya kata, sila emailkan, hantar. Dia tinggal di London, emailkan kepada saya. Dia jawab, tidak mungkin saya mau mengemailkan kepada kamu kerana maklumatnya sangat-sangat baik. Jadi saya kata, kalau begitu macam mana saya nak tahu tulisan ini? Dia kata, saya akan datang sendiri menjumpa saudara. Tahun lepas dia terbang dari London dengan istrinya, datang ke Pulau Pinang. Kemudian dia beri saya manuskrip. Saya memberi masa seminggu untuk saya meneliti, membacanya, dan saya mengatakan buku ini adalah time bomb. Buku ini adalah bom jangka. Ketika saya bertanya, apa dia yang judul yang kamu nak berikan untuk saya terbitkan, dia beri satu judul yang tuan-tuan dan puan mungkin tidak pernah tergambar judulnya. Judulnya The Armies of God, Tentera Tuhan, A Study in Militant Christianity, yaitu gerakan Kristian militan. Kita selalu kan ditakutkan dengan Islam militan, Islam teroris, Islam fundamentalis. Tetapi dia kata, sekarang saya mendedahkan apa yang dipanggil the militant Christian, yaitu gerakan militan Kristian. Ternyata maklumatnya tuan-tuan yang didahulukan oleh seorang bekas Kristian, yang di dalam buku ini ada 7 kali menyebut tentang Malaysia. Apa dia badan-badan yang ada di Malaysia, apa yang sedang bergerak di rantau Asia Tenggara, apa dia pembiayaan yang mereka dapat, daripada siapa, apa dia program yang dia laksanakan. Mereka sudah sangat lama membuat kerja ini.
Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan, saya mencadangkan mungkin guru-guru takmir, guru bertauliah ni mungkin tak mampu nak baca buku bahasa Inggeris. Saya tak mampu nak terjemah. Tetapi setidak-tidaknya bagi siapa yang mampu dapat buku ni, saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan dapat ni. Kalau hubungan saya pilih author di Pulau Pinang. Saya pertubuhan saya yang terbitkan ini dan kami serahkan kepada pihak yang berkenaan, Citizen International, untuk memasarkan. Dan saya cuma bawa buku ini untuk rujukan saya saja. Buku The Armies of God dan rencana The Three Wise Men, hasil penyelidikan seorang penyelidik dan sarjana yang dihormati, Ian Buchan